Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah dan berada suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kuliah saya Khamis kedua sebagaimana biasa berkaitan dengan tajuk kitab. Saya guna pakai kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kedua, masih berkaitan dengan bab zakat, dan slot yang kedua saya akan membaca fatwa-fatwa semasa. Dan kalau tuan-tuan ada soalan-soalan agama, boleh bertanyakan sama ada secara lisan ataupun dengan WhatsApp. Ada nombor tertera di hadapan tadi, tuan-tuan boleh WhatsApp lah. Baik, saya menyambung pembincangan kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kedua, tajuk muka surat 358. Tajuknya haul dan nisab zakat perniagaan dan kadar yang wajib dikeluarkan. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan zakat. Hari ini berkaitan dengan haul. Haul bermaksud cukup setahun. Dan nisab bermaksud kadar maksimum, yang kadar minimum, bukan maksimum, minimum yang dikenakan zakat. Baik. Haul dan nisab zakat perniagaan dan kadar yang wajib dikeluarkan. Jadi tuan-tuan, sektor perniagaan ni ramai orang ceburi. Kita yang penjawab awam mungkin tak terlibat. Mungkin ada yang separuh masa ke part time buat perniagaan sebagainya. Jadi semak balik, kita berniaga tu kena zakat ke tak zakat? Ni kena belajar. Zaman-zaman sekarang ni tak ada pekerjaan, orang berniaga biadab dan sebagainya. Maka kena semak balik, adakah kita diwajibkan berzakat? Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, anda telah mengetahui sebelum ini bahawa harta perniagaan ialah barangan yang ditukarkan dengan tujuan mendapat keuntungan, walau apa jenis barang ini. Berniaga itu tukar barang. Zaman dulu belum ada duit, tukar barang lah. Belum ada duit dulu. Dan orang yang bekerja sebagai petani, contoh tanam beras, dia nak makan ikan dia tak ada. Orang yang bekerja sebagai nelayan, dia nak makan beras, maka ditukarnya ikan yang beras. Itu dikira berniaga. Pertukaran barangan tu, itulah perniagaan. Kemudian bila sistem tinggi sikit, dah ada mata wang sebagainya dah. Maka untuk memudahkan lagi, maka kerajaan negara mengeluarkan mata wang yang sebagainya untuk memudahkan urusan pertukaran tadilah. Jadi kita guna pakai mata wang. Jadi nak cerita bab niaga-niaga ni, berniaga tukar barang. Hari ni tukar barang lah, tukar dengan duit. Bukan dengan barang, dengan nilai dia, yang dinilai dengan mata wang dia. Baik. Inilah yang dinamakan sebarang perniagaan. Setiap barangan yang dijual beli oleh manusia, sama ada ia termasuk jenis yang wajib dizakatkan, seperti emas, perak, bijian ni makan asasilah. Ternakan, unta, kerbau, kambing, al-an'am. Atau selainnya seperti kain, barang buatan tanah, rumah dan saham, maka zakat diwajibkan padanya berdasarkan syarat-syaratnya. Bila orang tu berniaga, tak kira lah perniagaan itu jenis apa sekalipun. Sama ada berniaga tu, berniaga hak ni barang kena zakat dah. Niaga emas, tukang emas, buka kedai emas contoh. Emas tu memang dah kena zakat dah. Tetap kena zakat atas nama perniagaan.
Ataupun dia berniaga bukan berniaga barang emas pun, dia berniaga lain. Contoh apa berniaga? Niaga kain. Tak, kena zakat atas nama perniagaan. Bila cukup syarat. Tak cukup syarat tak kena zakat. Tak? Binatang ternakan yang dikenakan zakat, kambing, binatang al-an'am, unta, kerbau, lembu, kambing contoh. Tak, kita bukan ternak unta Ustaz, ternak rusa. Dan ternak rusa buat apa? Untuk makan-makan je, benda makan, tak kena zakat. Tapi kalau ternak rusa untuk perniagaan, satu kandang tu besar kandangnya, beratus ekor rusa. Contohlah, kena zakat tak? Ya, kena zakat. Bukan zakat ternakan, zakat perniagaan. Pasal dia bela rusa untuk tujuan berniaga. Kalau tiada tujuan berniaga, tak kena zakat. Banyak rusanya dah buat apa? Hobi. Tak kena zakat. Sebab rusa bukan biasa ternakan yang dikenakan zakat. Nak bagi sedekah kat orang tu, kat orang ni tak kena zakat. Bila tujuan berniaga, baru kena zakat. Jadi semua barang-barang yang diniaga ni tuan-tuan, bila tujuan berniaga, kena zakat bila cukup syarat. Bukan jual burger kena zakat. Ustaz, saya jual burger kena zakat Ustaz. Dah berapa sen dapat? Tengok cukup nisab tak cukup nisab. Ada syarat dia juga. Cukup syarat baru kena jual zakat. Burger besar, Ramli burger. Besar juga tu. Jangan main-main. Bukan cak ayam. Kena zakat. Walaupun jual burger. Baik. Apabila anda mengetahui perkara ini, ketahuilah bahawa nisab barangan perniagaan, nisab ni kadar minimum yang dikenakan zakat ya. Kadar minimum ya. Adalah sama dengan nisab emas dan perak. Jadi nisab perniagaan sama seperti nisab mata wang, emas dan perak ya. Begitu juga dengan haul. Haul ni setahun lah. Dan kadar yang wajib dikeluarkan sama. Kita berniaga barang kunci. Barang kunci contohnya. Barang-barang harian. Contoh. Dia kena zakat tak? Ya, bila cukup syarat. Apa syaratnya? Nisab, haul dan kadar sama seperti nisab emas perak atau mata wang. Sama. Baik. Bermakna harta-harta perniagaan dinilaikan dengan mata wang yang digunakan. Jadi harta-harta perniagaan kena nilai dengan mata wang yang digunakan. Kalau nilainya sama dengan nilai 96 gram emas atau nilai 200 gram dirham, iaitu kadar minimum nisab. Kalau hari ni kadar minimum ni 90 gram emas ni, hari ni nilainya 20,920. Saya cek dalam pusat zakat Selangor. 20,920. Siapa ada harta, duit contoh emas ke, barang bukan perhiasan lah. Dia ada duit, simpanan duit ni contoh dalam bank. Ada 3-5 buah bank contoh. Campur-campur semua cukup RM20,920. Wajib kena bayar zakat. Zakat wang simpanan. Bila? Setelah berlalu setahun. Haul. Setelah berlalu setahun. Dan dia tak berkurang daripada, dan duit ini tak berkurang daripada nisab selama setahun. Maka kena bayar zakat. Baik. Kalau nilainya sama dengan nilai 96 gram emas atau nilai 200 gram perak, emas adalah RM20,920. Itu nilai kadar nisab semasa okey. Maka wajib dikeluarkan zakat. Dia boleh memilih untuk mengukurnya dengan nilai emas ataupun perak, kecuali apabila dia telah membeli barangan dagangannya menggunakan salah satu daripada keduanya, maka dia wajib mengikut nilai tersebut. Kalau beli barang tak dengan emas, kena pakai emas lah, kadar emas lah. Kalau perak, beli barang dengan perak, kena pakai kadar perak lah. Tapi hari ni negara kita hari ni dia selaraskan kadar nisabnya 20,920 ni kadar emas. Kita kira kadar emas kadar emas. Baik. Nisab harta perniagaan dikira pada akhir tahun daripada permulaan perniagaannya. Tuan-tuan ni kena faham. Nisab
nisab harta, mata wang, duit. Nah, nisabnya dikira setelah bila? Berlalu setahun. Setahun ni kita katakanlah Muharram, 1 Muharram tahun lepas kita ada dalam bank 20,920 dalam bank ada. Dan tak berkurang, bertambah tak, berkurang tak. Cukup 1 Muharram tahun akan datang ni wajib keluarkan 2.5%. 2 bahagi 2.5 2.5% lah, 2.5% lah. Apa namanya, 2 bahagi 5 kali dengan nilai kan? Kali dengan nilai. Nilai apa namanya, artinya 20,000 lah. Dia kata, dapatlah berapa-berapa. Okey? Baik. Jadi, kalau harta, kalau mata wang, kita kira nisab tadi setelah, faham tak? Akhir, setelah berlalu setahun. Dengan syarat, sepanjang tempoh setahun tadi, mata wang tadi, duit kita tadi tak berkurangan daripada nisab. Tak kurang. Kalau tengah tahun kurang, katalah tengah tahun anak sekolah pula lah, buka sekolah lah, beli baju sekolah ni, hak 20,000 tinggal 10,000. Dah anak universiti berapa orang? Contohlah, bila tinggal 10,000, dah berkurangan, terputus haul. Kalau mata wang terputus haul, maka tak boleh kira lagi. Bila nak kira balik, bila top-up cukup 20,900 balik tu cukup, bermula daripada hari cukup tu, sehingga berlalu setahun, baru dikenakan zakat. Ni kalau sekiranya zakat mata wang ataupun emas. Baik, bagaimana zakat perniagaan? Baik, zakat perniagaan berbeza. Nisab harta perniagaan dikira pada akhir tahun daripada permulaan perniagaannya. Dia kira start daripada mula berniaga sampai akhir tahun. Setahun dia berniaga. Awal-awal berniaga tak sampai. Mesti tak sampai nisab lagi kan? Tak sampai lagi. Ustaz, modal 5,000, Ustaz, untung berapa ribu. Baru dah awal-awal tengah tahun pun contoh tak? Mungkin belum cukup lagi. Tapi akhir tahun sampai setahun memang cukup. Tetap kena bayar zakat. Jadi haul tadi dikira permulaan berniaga, bukan dikira permulaan nisab. Faham tak? Itu beza dia. Oleh itu tidak disyaratkan cukup nisab pada permulaan perniagaan. Tak syarat. Masa berniaga ni modal kecil je lah, 15,000 je modal dia. Dan nisab 20,000. Tetap dikira permulaannya dikira pada permulaan perniagaan. Sikit beza. Sikit je beza dia. Jadi pada akhir tahun, setahun dia berniaga, kena semak balik. Modal berapa, untung berapa. Tengok. Modal 10,000, untungnya 18,000. Tak cukup nisab. Tak kena zakat. Modal 15,000. Kira modal akhir tahun sampai setahun kira modal campur dengan untung, kira ada 30,000 lebih dah nisab kan? Kena bayar zakat 2.5%. Faham kan? Itu perniagaan. Beza sikit dengan zakat harta aja. Zakat harta mesti nisab tak berkurang sepanjang setahun. Zakat harta sepanjang lah. Zakat perniagaan tak. Dia dikira permulaan kita berniaga. Clear lah? Dengan ini difahami bahawa maksud haul untuk zakat perniagaan ialah berlalunya 1 tahun Qamariyah. Dan tahun ini dikira tahun Qamariyah. Bulan Islam. Bulan Islam pendek lagi lah. Tak sampai 336 hari tu. Kan? Kurang sikit. Kurang berapa hari. Pemilikan barangan dengan niat berniaga, kecuali dia memiliki barangan perniagaan dengan menggunakan mata wang yang mencapai nisab atau lebih, maka haulnya bermula daripada tarikh pemilikan nisab harta wang yang digunakan untuk membeli barangan perniagaan tersebut. Ni kalau dia dah banyak duit dia dah banyak dah, duit dia 100,000, memang cukup haul lah. Dah cukup haul. Dia buka kedai. Memang buka kedai lah. Buka kedai akan kira nisab tu bermula daripada permulaan awal lah. Tapi kalau orang tu masa dia buka kedai, dia tak cukup haul. Tengah tahun tiba-tiba ada harta lain mana kau cukup haul. Dia guna harta yang cukup haul ni, nisab dia dikira pada
pada permulaan harta tu, bukan pada permulaan kedai. Bukan mula buka kedai. Permulaan beli barang dengan duit yang dah cukup haul tadi. Cukup nisab tadi. Itu beza dia. Dah Ustaz, kalau kita kira satu kira buka kedai, Ustaz, boleh lah. Tak masalah lah. Bayar awal tak apa. Faham tak? Senang cerita. Baik. Berdasarkan kenyataan di atas, peniaga hendaklah melakukan inventory terhadap keseluruhan barangan dagangan yang berada di dalam tangannya dan dianggarkan nilai dengan nilai emas ataupun perak yang telah disebutkan. Kalau cukup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan 2.5 daripada nilai tersebut sebagai zakat. Jadi cukup setahun dia kena nilai kenapa namanya barangan dia. Modal dulu ada berapa, modal masa buka kedai modalnya 10,000, katakanlah 10,000. Dah untung sekarang berapa banyak? Cukup setahun untuknya, tengok untung ada 15,000. Campur modal 10,000, 25,000. Memang cukup haul lah tu, cukup nisab lah tu. Maka kena bayar zakat lah 2.5%. 2 bahagi 2.5% kena bayar zakat. Baik, kalau nisabnya tak cukup, maka tak wajib mengeluarkan apa-apa pun. Sewaktu mengira dan menilai, hendaklah diperhatikan perkara berikut. Masa ini kira tu kena perhati perkara berikut. Yang pertama, barang perniagaan yang wajib dinilai adalah tidak termasuk perabot dan yang seumpamanya. Begitu juga peralatan yang terdapat di kedai yang digunakan untuk membantu perniagaan yang tidak diniatkan untuk dijual. Ia tidak diwajibkan zakat walaupun berapa pun nilainya. Mesin. Dia ni pakai mesin kelapa. Mesin ni mahal ni. 10,000 contoh. Tak dikira. Yang dikira hanya barang yang hak dijual. Perabot, peralatan untuk jual tak dikira. Walaupun mesin tu mahal mesin ni 100,000, tak kira. Yang dikira barang hak dijual. Perabot, peralatan yang digunakan untuk perniagaan tak dikira. Yang kedua, termasuk harta yang wajib dinilai lah semua modal dan keuntungan. Modal dan keuntungan. Masa buka kedai dulu modalnya 10,000. Anda kira untung lah setahun berniaga berapa untung? Tengok untung 15,000. Contoh. Campur dulu 25,000. Cukup nisab tak? Cukup, wajib zakat. Keduanya dicampur dan zakat dikeluarkan berdasarkan jumlah tersebut. Kalau dia memulakan perniagaan dengan modal sebanyak 1,000 lira syariah. Ni pengarang kita ni ulama syariah. Jadi dia kira duit syariah lah, mata syariah. Kita hari ni ringgit lah kita Malaysia ni, ya. Dan pada akhir tahun ia mencapai keuntungan 5,000 lira, maka zakat diwajibkan berdasarkan keseluruhan jumlah tersebut. Kalau contoh Malaysia kita ni modalnya 10,000, contoh tak, untung 15,000, campur dua tu 25,000, sampai setahun 25,000. Cukup nisab tak? Memang cukup lah. Pasal nisab 20,920. Kena bayar zakat. Nak bayar macam mana? 2.5% saja. Okey? Faham tak? 2.5 bahagi 100. 2.5 bahagi 100 kali dah 25,000. Dapatlah apa namanya? Kadar yang diwajib dikenakan zakat tadi. Faham tak? 2.5 bahagi 100 kali berapa kita put tadi kadar kita ni 25,000 ni. Kali dapatlah dia punya zakat yang dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekali dulu.